Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi anak-anak dengan Ustazah Adura untuk Pendidikan Islam KSSM tingkatan 1 bidang fiqh dengan tajuk Solat Mercu Kejayaan Siri 1. Baik anak-anak, anak-anak boleh rujuk buku teks muka surat 131. Baik, sebelum Ustazah teruskan pengajaran dan pembelajaran, mari kita lihat terlebih dahulu apakah objektif yang perlu anak-anak capai. Yang pertama ialah diharapkan anak-anak dapat menyatakan maksud solat. Kemudian yang kedua, menyenaraikan syarat wajib solat. Yang ketiga, menyenaraikan syarat sah solat. Kemudian yang keempat, menyatakan perkara membatalkan solat. Dan yang kelima, menyatakan rukun solat. Baiklah, mari kita belajar insyaAllah. Baik, mari kita lihat maksud solat. Pada bahasa adalah doa. Manakala pada istilahnya ialah perbuatan dan perkataan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Maksudnya kita orang Islam ni bila kita solat, kita tahu ada terbagi pada dua, iaitu perbuatan dan perkataan yang tertentu. Contoh perbuatan tu ialah rokok, sujud, iktidal dan sebagainya. Manakala perkataan pula ialah perkataan lafaz-lafaz niat, bacaan Al-Fatihah, bacaan tahiyat akhir dan sebagainya. Dan diakhiri dengan salam. Okey. Dalil yang menyuruh kita solat adalah daripada surah Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warqa'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim. Baik, maksud ayat ialah dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Jadi anak-anak di sini bukti pemberitahuan menyuruh kita supaya solat. Okay. Kita lihat pula syarat wajib solat. Yang pertama ialah Islam, dua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat suci daripada haid dan nifas, dan yang kelima ialah boleh mendengar dan melihat. Jadi di sini orang kafir wajib tak solat? Orang kafir tidak wajib solat, hanya orang Islam sahaja. Yang kedua ialah baligh. Baligh tu maksudnya orang perempuan telah pun keluar haid. Dan bagi orang lelaki pula keluar air mani. Yang ketiga ialah berakal. Maksudnya dia tidak gila ataupun dia tidak mabuk. Kalau dia gila, dia mabuk, maka dia tak wajib solat. Sebab kenapa? Sebab kalau orang mabuk, dia solat pun tidak sah. Tidak tahu pembacaannya. Baik, suci daripada haid dan nifas bagi orang perempuan lah. Kemudian yang kelima, boleh mendengar dan melihat. Maka tidak wajib ke atas orang yang pekat dan juga orang yang buta. Terutamanya yang sejak lahir lagi. Baik, apa dia pula syarat sah solat? Okay. Syarat nak mengesahkan solat kita itu ialah yang pertamanya menghadap ke arah kiblat. Jadi kita kena pastikan kalau kita nak solat, kita kena tahu dulu, ambil tahu di manakah arah kiblat kita yang sebenarnya. Yang kedua, menutup aurat. Pastikan anak lelaki tahu aurat lelaki ialah apa dia? Antara pusat hingga ke paras lutut. Manakala orang perempuan pula ialah dia menutup keseluruhan kecuali muka dan juga dua tapak tangan. Yang ketiga ialah dia yakin masuk waktu. Pastikan anda yakin kalau waktu tu waktu zuhur, maka sembahyanglah zuhur dan sebagainya. Kemudian suci daripada najis pada badan, pakaian dan tempat. Kita dah tahu tadi. Dan yang kelima ialah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Apa tu hadas kecil, hadas besar? Hadas kecil dan hadas besar ialah
Hadas kecil tu kita buang air kecil dan air besar. Buang air kecil, buang air besar. Tahu kan? Orang kata senang kencing lah. Kencing dan berak lah. Okay. Manakala hadas besar pula ialah keluar haid, keluar nifas, keluar air mani. Bersalin ataupun wiladah. Okay. Dan juga satu lagi persetubuhan antara suami dan isteri. Baik. Mari kita tengok pula apa perkara yang membatalkan solat. Kalau anak-anak mesti jawab kentut kan? Betul, tapi bila awak jawab kentut tu, itu adalah contoh. So jawapan dia sepatutnya awak tulis ialah berhadas sebelum salam pertama. Okay, bila kita sakit perut, kita nak tahan sangat, tak boleh tahan. Tak boleh tahan. Awak terkentut sebelum salam pertama, maka batal. Tapi kalau awak dah beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu kentut, maka yang itu adalah sah solat. Okay. Yang kedua ialah bercakap dengan sengaja. Yang ketiga, meninggalkan salah satu rukun solat. Yang keempat, terbuka aurat dengan sengaja. Yang kelima, pergerakan anggota badan dan kaki sebanyak 3 kali berturut-turut. Dan yang keenam, terkena najis pada pakaian, badan atau tempat solat. Baik. Dan seterusnya ialah hilang ingatan kerana gila, pitam atau mabuk. Baik. Info yang seterusnya ialah Poin yang seterusnya tentang perkara yang batalkan solat antaranya ialah berdehem, ketawa, menangis kuat, mengerang kesakitan atau menghembus dengan mulut atau hidung jika zahir 2 huruf atau satu huruf yang dapat dipahami, maka batal solat. Contohnya awak sebut tak, maka batal solat tersebut. Baik. Okey. Last sekali kita tengok apakah dia rukun solat. Rukun solat ada 13. Yang pertama ialah niat. Yang kedua, berdiri betul bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah dengan betul. Yang kelima, perbuatan rukuk tu sendiri. Yang keenam, iktidal. Bangun tu sendiri. Yang ketujuh ialah sujud. Yang ke-8, duduk antara 2 sujud. Yang ke-9, duduk bagi tahiyat akhir. Yang ke-10, membaca tahiyat akhir. Yang ke-11, membaca selawat. Yang ke-12, memberi salam yang pertama. Dan yang ke-13 ialah tertib. Okey. Maksudnya tak boleh kita langkau lah. Contohnya, tak apalah aku nak sujud dululah. Tak boleh. Dia kena tertib. Baik. Latihan pengukuhan bagi tajuk solat mercu kejayaan ini. Baik, yang pertama, solat dari segi bahasa ialah apa dia? Okey, doa. Okey, nanti kita tengok jawapan tu betul atau tidak. Yang kedua, bilakah solat mula difardukan? Pada malam Isra' Mi'raj. Yang ketiga, berikut adalah syarat yang mewajibkan solat kecuali mumayyiz. Okey, mari kita tengok jawapan betul atau salah. Betul, doa. Malam Isra' Mi'raj dan mumayyiz. Baik. Soalan seterusnya, pilih pernyataan yang bukan merupakan syarat sah solat. Bukan syarat sah. Menutup aurat tu apa? Wajib. Menghadap kiblat tu apa? Menutup aurat syarat sah. Menghadap kiblat tidak yakin masuk waktu. Jawapan dia ialah C. Yang kelima ialah berikut adalah perkara membatalkan solat kecuali bergerak untuk merapatkan saf. Okey. Baik, ada sebarang pertanyaan? Tak ada, itu saja daripada Ustazah. Sampai kita bertemu lagi, insya-Allah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.